Assalamualaikum, it's me again and welcome to my new video. Jadi seperti title dekat bawah tu, korang boleh tengok yang aku akan buat setup update and then aku akan buat satu big announcement mengenai channel YouTube aku ni lah, which is aku dah decide untuk menjadikan channel YouTube aku ni maksudnya niche, maksudnya ada main purpose lah aku channel YouTube aku ni untuk apa, aku bercerita tentang apa video yang aku buat, konten-konten yang aku create tu, apa yang aku buat. Macam kalau kita tengok kat YouTube ni banyak tau orang sama ada orang buat random video ataupun orang buat certain niche saja. Niche ni maksudnya macam tema lah ataupun target lah, which is kalau korang nak tengok rancangan memasak, apa channel YouTube yang korang boleh tengok, tag, review, gadget, gaming ataupun cerita tentang automobil. So aku akan umumkan malam ni, sambil tu sambil aku unboxing aku punya setup update yang baru ni, and then aku bagi tahulah apa aku punya niche untuk YouTube channel aku. Okay, kita buka dulu parcel yang pertama. Ini bukan review, cuma ini sekadar update aku punya YouTube setup, which is yang first video aku buat yang part 1 tu sebenarnya tak ada code ataupun aku just buat room tour je. Untuk setup yang baru, untuk yang part yang kedua maybe tak ada, disebabkan oleh pelbagai masalah. So musim-musim PKP ni tak boleh buat macam-macam. So aku decide untuk just buat setup yang macam korang tengok sekarang ni, which is background belakang tu akan jadi tempat baru aku lah. Kalau sebelum ni aku buat outdoor. Uish, susah juga kan. So this will be my aksesori untuk bilik aku sendiri. Tunggu aku buka dulu, lepas tu baru kita cakap. So ini dia aku punya backlight, which is kalau kita buat setup indoor, kita kena ada main light, lepas tu kita kena ada backlight. Actually ada 3, cuma aku tak ingat. Satu main light, yang kedua apa entah, yang ketiga backlight. Diorang kata studio light lah apa kan. Tapi aku punya setup ni lighting biasa-biasa je. Jom buka dulu. Wow. Oh. Sorry. Okay, ni dia punya barang. Will be my accessory. Wow. Oh wow. Setup untuk yang pertama, which is backlight aku. Jadi aku jadikan dia sebagai aku punya backlight and backlight. So ini pun yang kedua aku punya backlight. Ini murah je, yang tu mahal sikit, cost about 100 not hundreds. Okay, ni simple je macam ni. Sebab ni Moonlight 3D printing. Okay lah, ini pun tak ada apa dah sangat. So I'm just like nak cerita niche yang aku akan gunakan untuk
aku punya YouTube channel, which is my future lah. Upcoming video akan lebih banyak menceritakan tentang politik. Okay, kalau macam video-video sebelum ni, kalau korang tengoklah, aku bercerita tentang my first video. Aku cakap aku nak buat 3, iaitu Islamic share, unboxing session dengan workout. And then aku macam fikir-fikir balik, tak perlu macam dah terlalu banyak orang buat konten-konten yang macam tu. So I'm just like fikir macam, why not sekarang? And aku fikir macam masa yang sesuai. I'm just like ada pengalaman and ada ilmu tentang politik, bidang politik, which is aku bukan nak jadi ahli politik, cumanya nak menceritakan apa yang berlaku dekat Malaysia sekarang, more on politik lah. Okay, baru-baru ni sidang parlimen telah diadakan. Mula bersidang dekat parlimen, and parlimen mulalah kecoh sana sini. Orang kata tu macam zoo lah. Okay, first thing first, nak cerita sebenarnya. Okay, niche yang aku pilih untuk YouTube channel aku adalah bidang politik. Okay, sebab aku macam berminat nak cerita politik sekarang, sebabkan kalau macam dulu kita tak nampak sangat tau akad mana politik and kesedaran orang ramai tentang politik ni sebenarnya. Korang boleh tak perlu tengok jauh lah kan, kita tengok sidang parlimen je, kita dah tahu dah apa sebenarnya yang terjadi and apa krisis yang kita tengah hadapi. Sebab sekarang ni dia ada 2 platform tau. Sama ada korang pilih untuk dapatkan benda yang sebenar, benda yang betul melalui apa yang diorang bersidang, melalui cara korang tengok sidang parlimen tu, ataupun korang pergi kat social media. Ya, dekat dalam social media pumpang. Dalam dewan sunyi, diam, tak cakap apa-apa pun. Okay, bezanya kalau kita tahu mengenai politik ni, kita akan lebih terbuka. Sebab dalam persidangan parlimen tu sendiri, diorang menceritakan tentang data dan fakta. Setiap apa yang diorang cakap tu ada data and ada fakta, and diorang suka compare antara negara Malaysia dengan negara luar. Bezanya dengan social media ni, diorang just ulas apa yang diorang cakap, apa yang ahli-ahli parlimen ni bercakap, and then diorang ulas dekat social media, and then tersebar lah macam tu. Dan cerita tu tak habis kat situ. Mula-mula kenyataan A and kenyataan B, lepas tu daripada social media diorang bagi pandangan, tiba-tiba ada lagi satu kenyataan yang sebenar. So jadinya timbul fitnah, banyak timbul fitnah lah dekat social media ni. So aku berfikir macam satu-satunya cara untuk korang gain ilmu ataupun belajar macam mana yang berhormat semua ahli-ahli parlimen ni bersidang. Tak perlu untuk tahu prosedur ke, tak perlu tahu perjalanan sidang parlimen tu pun korang boleh gain ilmu, and korang tak payahlah hiraukan je lah apa yang orang cakap dekat social media tu. Yang sidang parlimen ni orang berbahas macam dalam zoo, macam dekat rumah kebajikan orang tua-tua. Faham tak? Sebenarnya cara untuk kita approach satu tempat, ataupun orang kata tu macam kita nak tahu apa masalah sekarang, kenapa jadi macam ni. Cara untuk mendesaknya adalah macam itulah caranya, mencelah dan terus mencelah. Lepas tu minta lagi masa tambahan. Mungkin kita tak tahu tau, kalau ikutkan peraturan sebenar dalam sidang Dewan Parlimen ni, memang macam kau bercakap dengan ibaratnya aku student, orang yang bercakap tu adalah cikgu, kena beradab, kena minta izin. Kalau sidang parlimen ni dia susah sikit. Even macam aku cerita sebelum ni,
kita ada yang speaker dewan yang dia kena buat kena buat persidangan semua tu mesti ikut peraturan. Sebab tu setiap kali ada saja benda-benda yang contoh macam mengelirukan dewan, diorang akan buka buku tu and cakap menurut yang nombor-nombor berapa, and then diorang cakap apa kesalahan yang ahli parlimen terbabit tu buat lah. So aku macam tengok dekat media sosial, apa ni? Diorang tak tahu ke sidang parlimen memang macam ni? Kan? Lagi-lagi sekarang kita ada krisis kesihatan, okay? Sebab kita boleh tengok persidangan parlimen yang pertama pun dah ada kontroversi, which is pada sesi pagi Perdana Menteri ada, pada sesi petang Perdana Menteri tak ada, tak hadir. Itu pun dah kira melanggar peraturan sidang parlimen. Kita dah tunggu 100 Speaker, hari. tolong kawal Apabila persidangan kita dan arahkan Perdana Menteri untuk hadir. Rakyat nak tahu di mana beliau. Datuk Speaker, apa salahnya Perdana Menteri? Tolonglah hormati sidang Dewan. Di mana Perdana Menteri kita? Kenapa beliau tidak ada masa untuk menangani perkara-perkara ini? Beliau patutnya jawab. Datuk Ini Speaker, melibatkan isu rakyat. Lepas tu ada lagi isu di mana dalam Dewan tu kita tengah buat perbahasan tentang perlembagaan dengan perundangan, di mana Perdana Menteri sepatutnya dia yang kena jawab apa pertanyaan yang diajukan oleh pihak pembangkang tu, tapi dia tak ada. And then berbalik pada situasi waktu tu, timbalan Perdana Menteri ada, cuma dia tak nak jawab. And then buat pertama kali dalam sejarah, kata ketua pembangkang tu sendiri, yang selepas merdeka belum pernah lagi Menteri Keuangan menjawab soal perlembagaan dan perundangan dekat sidang parlimen. Tuan Speaker, Nizam, sepanjang sejarah tidak ada di Dewan parlimen, untuk dengar perbahasan kita. sepanjang sejarah parlimen sejak merdeka bagi jawapan belum on pernah behalf of Perdana berlaku. Menteri. Adakah ini Baik, bermakna Menteri Keuangan jadi Perdana Menteri dijawab terus, oleh menteri yang tidak berkenaan. ataupun sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri yang jawab. Ya, betul. Macam mana? What? Lepas tu aku boleh, apa yang aku belajar, okey, senator pun boleh berada di dalam menteri kabinet even dia tak menang mana-mana ataupun dia tidak bertanding mana-mana kerusi dalam parlimen, which is Tengku Zafrul lah. Setahu untuk makluman korang, yang Tengku Zafrul ni adalah senator yang dilantik, yang aku cerita kat dalam video yang lepas. Dia dilantik and then dia terus maksudnya Perdana Menteri berkenan untuk melantik senator ni, dia Tengku Zafrul tu sebagai Menteri Keuangan. Boleh macam tu. Tak semestinya kau tu menang bertanding bertanding dalam mana-mana kursi, kau menang and then kau terus boleh masuk dalam Menteri Kabinet. Tak semestinya. Lagi apa yang update terkini yang berlaku, yang aku dapat tengok adalah Dewan agak berkecelaru disebabkan oleh katanya daripada Yang Berhormat daripada parti PAS, yang dia kata Perdana Menteri masih lagi mendapat majoriti mudah untuk mengekalkan dia sebagai jawatan Perdana Menteri itulah. Saya nak betulkan sedikit apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bangi tadi. Yang Berhormat Baguh masih mempunyai majoriti yang cukup untuk kita meneruskan kerajaan Perikatan Nasional ini. Kita buktikan. Kenyataan SIG mengatakan Baguh mempunyai majoriti adalah kenyataan mengelirukan Dewan. Gelutuk yang mengelirukan Dewan. Kalau betul Yang Berhormat SIG mengatakan Baguh ada majoriti, berani tidak beliau cadangkan perkara ini kita undi petang ini? Sebab itulah Dewan kecoh. Lepas tu ada lagi yang yang katanya kita akan batalkan ordinal darurat. Nanti itu aku akan cerita isu-isu hangat setakat ni yang kecoh dekat Dewan Parlimen. And ada lagi advantage lain untuk aku cerita tentang politik dekat Malaysia ni, sebab dia agak menarik tau. Sebab korang boleh bayangkan, pembangkang memang akan sentiasa membangkang kerajaan lah. Okay, buat pertama kali aku tengok sidang parlimen, YB Yang Berhormat daripada Sabah
dia berada di pihak kerajaan, tapi dia turut mempersoalkan apa yang kerajaan buat dekat dia punya rakyat dekat Sabah. Kau boleh bayangkan tak? Sepatutnya kau duduk kat kerajaan ni, kau kena pertahankan kau punya pihak lah. Tapi dia tak terlalu menyokong kerajaan sekarang. So macam tu lah. Sedangkan Datuk Seri Najib pun ada buat sidang media untuk minta Muhyiddin Yassin pun untuk letak jawatan. And then sekarang Zahid Hamidi dari Ketua UMNO pun sama, dah tarik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi sekarang bagi aku benda yang hot and menarik and perlu semua orang tahu politik di Malaysia ni macam mana. Okay, senang cerita macam ni lah. Kalau korang belajar sejarah dulu kalau korang belajar sejarah dari dulu sampai sekarang ke, sampailah korang habis sekolah sekalipun, korang akan sentiasa, kalau orang kata tu, setiap kali, contohlah aku bagi satu tajuk, kesan perang dunia, mesti ada politik, ekonomi, sosial. Okay? Kenapa politik tu yang pertama? Okay? Politik, sidang parlimen, diorang akan bahaskan semua benda, daripada cerita pasal politik, perebutan kuasa ke, penyalahgunaan kuasa ke, pecah amanah ke, sampailah ke ekonomi, menceritakan tentang naik turun mata wang, macam mana perdagangan antara Malaysia dengan luar negara, okay? hubungan perdagangan antara Malaysia dengan luar negara. Lepas tu sosial sekalipun, macam sekarang kita ada krisis kesihatan. Lepas tu punca pendapatan rakyat per kapita macam mana sekarang, sehingga kan YB Syed Saddiq sendiri cakap yang kita ni jurang semakin lama semakin besar. Maksudnya macam mana tau? Korang boleh bayangkan macam mana sekarang Indonesia, bagi aku lah, yang aku nampak sekarang, Malaysia dengan Indonesia lebih kurang, ataupun Malaysia atas sikit, Indon bawah sikit. Kalau yang korang tahu, pendapatan rakyat dekat Indonesia, yang kaya akan terus jadi kaya, yang miskin akan terus jadi miskin. Yap, macam itulah sekarang dekat Malaysia, apa yang berlaku. So begitulah, aku sangat-sangat berkenan untuk teruskan channel aku dalam bidang politik. Cumanya aku tak akan ulas ataupun kritik dengan lebih dalam lah, sebab I'm just like to look natural. Aku tak berpihak kepada kerajaan, aku tak berpihak kepada pembangkang. Sebab even Syed Saddiq sekalipun, dia adalah parti bebas sekarang. Dia kata dia diugut oleh Perikatan Nasional untuk join Parti Perikatan Nasional. Sudah lebih setahun saya diugut untuk didakwa jika tidak menyertai Perikatan Nasional. Jadinya itu sajalah untuk announcement aku kali ni, which is aku akan teruskan channel aku ni berceritakan dengan lebih lanjut ataupun perkembangan mengenai politik di Malaysia. Okay, that's all for tonight. See you soon. Bye bye. Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah COVID ini, pada mulanya cuma ratusan saja. Lepas itu kerajaan adakan pilihan raya di Sabah meningkat kepada 2,000. Lepas itu kerajaan mengadakan mengisytiharkan darurat meningkat kepada 6,000. Lepas itu dikeluarkan plan meningkat kepada 9,000. Dan bila diceritakan bahawa plan ini akan dilaksanakan, dibahas, sudah meningkat kepada 17,000.